Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to Dr. Nas channel. It's all about marketing ya. 2 hari lepas saya ditanya oleh sahabat lama saya masa dekat KWSP dulu. Beliau ialah Muhammad Faizal bin Isa. Atau lebih dikenali sebagai Tiger. Tiger. Biasalah masa dulu kerja KWSP macam-macam gelaran ada kan. Tapi beliau seorang yang bagus lah dari segi kerja. Saya boleh cakap seorang yang sangat committed dalam kerjanya. Jadi beliau bertanya kepada saya rasa sekarang ni Cik Faizal kita ni ada dekat KWSP Raub lah ya. Beliau tanya saya tentang Nazri, apa ni centric, customer centric customer centric. So saya kata customer centric ni sebenarnya adalah pemusatan tumpuan kita kepada pelanggan sahaja ya. Dalam universiti dipanggil student centric approach lah, tapi dalam konteks servis yang macam Cik Faizal tanya ni, dia lebih kepada sebagai pemusatan pelanggan ataupun dikenali sebagai customer centric approach. So apa dia sebenarnya customer centric approach tu? Sebab dalam marketing ni dia ada dua tau, satu produk, satu servis. So saya cerita dalam konteks servis dulu ya. Makna customer centric ni of course lah mesti ada satu database yang akan menyimpan data tentang maklumat pelanggan. Tapi kalau saya nak cerita pasal perkara tu dah jadi data marketing analytics, agak susah sikit. Saya ringkaskan perkara tu dalam konteks nak mudah faham. Fikirkan tentang bagaimana nak mengeluarkan perkhidmatan servis dalam konteks apa yang diingini oleh pelanggan. Okey, menyediakan perkhidmatan berkait dengan apa yang diingini oleh pelanggan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, cara melihat customer tu sangat penting ya. Apabila customer tu datang pada kita, dan cara kita menyapanya sangat penting. Sebab itu dia beri first impression kepada customer tu sama ada organisasi kita ni berkualiti atau tidak. So 3 perkara saya nak tekankan kat sini pada hari ni, tak mau panjang-panjang. Yang pertama, mesti tahu kategori pelanggan tu dahulu ya. Jadi bila kita tahu kategori pelanggan tu, kita tahu macam mana nak approach dia. Jangan main semua sama je. Saya ada pengalaman pergi dekat satu pusat mail lah ya, yang untuk hantar surat ni, tapi saya tak nyatakan nama syarikat yang berkenaan. Saya sebenarnya selalu pakai kopiah jadi bila saya sampai dekat kaunter tu, tanpa melihat saya nak tanyakan ada tak bekas untuk simpan surat ni untuk mail lah. Jadi tanpa melihat saya, terus dia cakap, tak ada pakcik. Tak ada pakcik. Pakai songkok haji je pakcik. Pakai songkok haji je pakcik. Lepas tu saya terus cakap dengan dia, terima kasih makcik. Terima kasih makcik. Tu saya pun terus keluar lah. Tapi sebenarnya kita tidak boleh menyapa pelanggan sama saja kan. Contoh macam dekat kaunter makanan segera, restoran makanan segera, dah standard dah. Semuanya, hai, selamat datang. Hai, selamat datang. Orang tua pakcik yang datang pun, hai, selamat datang. Tercabut songkok pakcik tu. Jadi kena sesuai lah Kalau orang muda panggil dia, ya encik, bagaimana, selamat datang cik, apa saya boleh bantu encik. Kalau macam dah tua-tua sikit tu, bermanis muka lah sikit bermanis, berbahasa basi lah sikit Contohnya macam, apa khabar pakcik, boleh saya bantu pakcik, ataupun apa khabar makcik, boleh saya bantu makcik, ataupun uncle, how can I help you uncle. So benda-benda macam ni kita kena ada dalam customer centric. Itu nombor satu. Yang kedua, apabila nak bercakap dengan pelanggan, kita kena jangkakan apa yang pelanggan tu nak tanya. Anticipate apa yang pelanggan tu ingin nyatakan, apa yang pelanggan suka. Kita kena cakap. Of course lah, bila dia datang kat kita, dia datang dengan masalah. Masalah lah Masalah dalam konteks ini nak menyelesaikan dia punya isu lah Contohnya dari segi pengeluaran KWSP ke, ataupun dia nak buat pencaruman tambahan ke dan sebagainya. So kita kena anticipate, dan kita kena tahu apa yang mereka nak dengar, dan kita sampaikan perkara yang mereka nak dengar sahaja. Okay? Jangan melalut sana, melalut sini. Dia pun boring dan tak ada concentrate dengan apa, tak boleh concentrate dengan apa yang nak kita sampaikan. Itu nombor 2. Okay? Kena jangkakan apa yang pelanggan suka. Yang ketiga ya, kena jadikan budaya sayang pelanggan ni sebagai
satu culture dalam organisasi, sebagai satu budaya dalam organisasi untuk menunjukkan imej yang baik kepada pelanggan. Macam mana cara dia? Yang pertama, kena bersedia dengan ilmu pengetahuan. Kena pastikan kita ada ilmu pengetahuan, staf di bawah kita pun ada ilmu pengetahuan. Yang kedua, kena nampak ikhlas bila kita melayan pelanggan. Yang ketiga, jujur, nampak jujur apabila berhadapan dengan pelanggan. Justru itu, body language sangat penting. Ya, jangan buat-buat muka yang akan menyebabkan pelanggan terasa. Ya, itu penting sangat. So, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan kena belajar teknik ni, macam mana nak membuatkan pelanggan rasa selesa dengan kita. Iaitulah dipanggil sebagai body language teknik. Ya, okey. So, saya ulang balik 3 perkara yang penting dalam customer centric ni. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya huraikan benda yang penting dahulu. Yang pertama, mesti tahu kategori pelanggan, sebab mudah untuk kita sapa pelanggan tu, approach dia. Yang kedua, mesti menjangkakan, anticipate apa yang pelanggan nak tanya, apa masalah pelanggan. So, kita dengan itu, kita boleh memaklumkan kepada pelanggan tentang apa maklumat yang beliau nak, dan kita beri dia option untuk selesaikan masalah mereka. Yang ketiga, jadikan culture, maksud saya jadikan customer centric ni sebagai culture dalam organisasi. Okey, sentiasa sedia dengan ilmu pengetahuan, sentiasa nampak ikhlas dan jujur apabila berhadapan dengan pelanggan, jangan buat muka, jangan tarik muka, dan kemudian yang paling penting ialah body language apabila berhadapan dengan pelanggan. Itu menunjukkan sama ada kita jujur atau tidak dalam berhadapan dengan pelanggan. Jadikan pelanggan suka dengan kita, jadikan pelanggan sayang dengan kita. So, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bertemu kita lagi di episod yang akan datang. Wow, episod Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.